Apakah itu kontrak jual beli dari aspek syariah? Mari kita lihat kisah ini. Zainab bersama dengan adiknya, Siti, pergi ke pasar malam untuk membeli makanan. Begini situasi yang berlaku di pasar malam. Akak, saya nak beli aiskrim coklat satu. Okey deh, akak buatkan ya. Melihat situasi budak lelaki dan penjual aiskrim itu, Siti pun bertanyakan sesuatu kepada kakaknya, Zainab. Kakak, apa yang mereka sedang lakukan itu? Itu bermaksud mereka sedang menjalankan kontrak jual beli. Apa itu kontrak jual beli, kakak? Baik, mari kakak terangkan apa itu kontrak jual beli. Definisi kontrak. Menurut Islam, kontrak mengandungi rukun dan syarat yang perlu dipatuhi. Kontrak yang sah terbentuk dengan adanya akad, manakala akad hanya terbentuk sekiranya cukup rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Islam, iaitu Al-Aqidain, Ma'qud Alaih dan Sirah. Dari aspek undang-undang, kontrak didefinisikan sebagai semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak untuk sesuatu balasan yang sah dan dengan sesuatu tujuan yang sah mengikut Seksyen 10 kurungan 1 Akta Kontrak. Definisi jual beli. Menurut bahasa, ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu, sama ada kedua-duanya dalam bentuk harta ataupun tidak. Manakala mengikut istilah syarak pula, pertukaran harta dengan harta mengikut cara yang khusus atau yang membawa kepada penyerahan dan penerimaan hak miliki. Kontrak jual beli telah disyariatkan melalui 3 sumber. Yang pertama ialah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah telah mensyariatkan kontrak jual beli dalam surah kedua iaitu surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah juga telah mensyariatkan kontrak jual beli dalam surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta secara batil melainkan dengan cara perniagaan yang kamu persetujui antara kamu. Yang kedua, Al-Sunnah. Dalam Al-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya, apakah kerja yang lebih baik? Lalu baginda menjawab, usaha seseorang secara persendirian dan perniagaan yang diberkati. Selain itu, baginda juga bersabda yang berbunyi, sesungguhnya jual beli itu sah dengan adanya kerelaan. Yang ketiga, melalui ijma' ulama', para sahabat berpendapat bahawa ulama' bersepakat mengharuskan al-aqbaid atas dasar keperluan hidup manusia. Kontrak yang sah perlu mematuhi beberapa rukun jual beli. Mari kita lihat apakah rukun-rukun tersebut. Rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama ialah Al-Aqidain yang bermaksud penjual dan pembeli. Syarat Al-Aqidain ialah waras, boleh melihat, bebas membuat pilihan ketika akad dan penjual dan pembeli adalah pihak yang berlainan. Yang kedua ialah Ma'qud Alaih yang bermaksud benda yang diakadkan di mana barang itu dibeli dan mempunyai harga. Syarat Ma'qud Alaih ini ialah barang wujud, barang bernilai dan bermanfaat, barang mampu diserahkan kepada pembeli, barang yang diketahui dengan jelas dan ditentukan secara khusus, dan harga yang dipersetujui dengan cara pembayaran jelas. Yang ketiga ialah sirah yang bermaksud tawaran dan terimaan. Syarat sirah ini ialah ketepatan antara tawaran terimaan berlaku dalam majlis akad, tawaran tidak putus disebabkan kelewatan penerimaan, dan tawaran yang dibuat ke atas barang itu masih ada semasa akad dilaksanakan. Tujuan wujudnya kontrak jual beli menurut Islam ialah untuk menjaga kesepentingan pihak yang berkontrak, mengelakkan tipu muslihat, mengelakkan timbul kesukaran akibat jahil, dan mengelakkan pertikaian di kalangan manusia. Syarat kontrak jual beli terbahagi kepada 4. Yang pertama dari segi pembentukan. Dalam pembentukan ini pula terbahagi kepada 4. Yang pertama, individu atau orang. Orang yang melakukan kontrak jual beli haruslah berakal dan waras serta berbilang. Yang kedua pula, mesti adanya tempat di mana berlakunya penawaran dan penerimaan. Yang ketiga, barang. Barang mestilah wujud, bernilai, milik sendiri dan berupaya diserahkan ketika kontrak.
Dan yang keempat, penawaran dan permintaan. Proses ini haruslah al-ahliyah yang melibatkan kedua pihak, penerimaan sekata dengan penawaran di mana harga dipersetujui dan berlaku dalam satu majlis. Syarat yang kedua ialah pelaksanaan. Dari segi milik atau kuasa penjaga seseorang pembeli atau individu, pengambilan atau penguasaan seseorang tanpa halangan syarak. Jika terdapat halangan syarak seperti kanak-kanak atau orang gila, penjaga mempunyai kuasa untuk menguruskan kontrak jual beli. Yang kedua ialah barang yang dijual bukan milik orang lain atau Hanafi. Hukum jual beli secara Hanafi adalah jumhur, iaitu tidak sah. Syarat yang ketiga untuk kontrak jual beli adalah khiyar. Khiyar bermaksud pilihan atau hak yang diberikan kepada pihak yang berkontrak sama ada ingin meluluskan atau tidak kontrak tersebut. Tujuan khiyar yang pertama, keredaan hati untuk terus akad atau batal. Kedua, menjaga kepentingan pihak yang berakad. Ketiga, hak memilih sama ada mutlak atau bersyarat. Jenis-jenis khiyar. Khiyar syarat, pilihan bersyarat dalam tempoh 3 hari. Khiyar takyin, pilihan penentuan, pilihan antara dua barang. Khiyar ruqyah, membuat keputusan akad selepas melihat barang. Khiyar aib, memilih membatalkan akad selepas mendapati kecacatan barang. Syarat terakhir dalam kontrak jual beli adalah sah. Syarat sah terbahagi kepada dua, iaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum haruslah tidak mengandungi salah satu elemen berikut: paksaan, tipu, penangguhan, kejahilan, kerugian dan syarat yang merosakkan kontrak. Syarat khusus sah kontrak: tahu harga pertama, muharabahah, terima serahan jualan alih, serah terima dua barang pertukaran sebelum berpisah, cukup syarat salam, persamaan dua barang tukaran, terima serahan pada hutang yang sabit dalam tanggungan. Mari kita lihat contoh kes yang berkaitan dengan syarat kontrak jual beli. Bai'inah adalah merujuk kepada pembiayaan yang melibatkan akad jual beli yang disusuli dengan pembelian semula oleh penjual pada harga yang berbeza. Di dalam transaksi ini, penjual menjual aset kepada pembeli secara pembayaran tertangguh dan kemudian membelinya semula secara tunai pada harga yang lebih rendah daripada harga jualan tertangguh. Di bank rakyat, aset pendasar yang digunakan adalah komoditi yang dibeli daripada Bursa Suk As-Sila. Jadi, sekarang kita sudah jelas tentang kontrak jual beli dari aspek syariah. Sebelum berakhir, mari berkenalan dengan semua ahli kami. Selamat beramal. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wani. Hai, saya Huda.